أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Innaka hamidum majid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam kita telah mendengar berkenaan dengan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ittaqu minan nar, yaitu bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mana di awalnya 10 hari pertama merupakan rahmat ataupun kasih sayang Allah Ta'ala, dan 10 bahagian malam 10 ke berikutnya merupakan malam-malam maghfirah daripada Allah Ta'ala ataupun keampunan daripada Allah Ta'ala, dan 10 hari terakhir merupakan hari-hari di mana Allah Ta'ala memberikan keselamatan ataupun najat kepada kita semua daripada api ataupun daripada Jahannam. Jadi 3 fasa yang dibahagikan oleh Rasulullah SAW, dan setiap fasa ini ada doa-doa yang tertentu yang diajarkan kepada kita semua. Banyak sekali doa yang boleh kita baca, tetapi yang berkaitan dengan fasa-fasa yang dibahagikan oleh Rasulullah SAW itu, bahawa rahmat, maghfirah dan keselamatan ataupun najat. Jadi ada doa-doa yang sebaiknya kita baca dalam kita melalui fasa-fasa tersebut. Fasa pertama di mana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua, ianya merupakan rahmat ataupun hari-hari yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari yang penuh kasih sayang daripada Allah Taala. Sehingga kan semalam pun kita dah dengar bahawa begitu sayangnya, begitu cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang melaksanakan ibadah puasa, di mana bagi orang-orang ini, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala membukakan pintu syurga-Nya bagi mereka, dan Allah Ta'ala menutup pintu neraka bagi mereka. Dan begitu kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, walaupun dalam keadaan dia berpuasa, sekiranya dia terlupa ataupun melakukan sesuatu di luar pengetahuan dia, tanpa dia sengajakan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai sifat yang rahimiat, yang penuh dengan kasih sayang, maka dia akan ampunkan kesilapan seseorang itu yang dilakukan tanpa sengaja. Dalam hadis kita pun dah dengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang itu dalam keadaan berpuasa, dia terlupa dan dia makanlah sampai kenyang dalam keadaan dia terlupa, kemudian baru dia ingat dan dia berhenti, maka Rasulullah SAW bersabda, teruskan puasa, kerana Allah Ta'ala lah yang telah memberikan makan kepada kamu. Nah, begitu juga dalam keadaan kita melakukan satu kesilapan, satu perbuatan yang salah, tanpa sepengetahuan kita, tanpa ilmu kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan pemilik sifat rahmaniyat ini, rahimiyat ini, penuh dengan kasih sayang ini, maka sesungguhnya dia akan mengampunkan dosa-dosa ataupun kesilapan-kesilapan orang-orang seperti itu yang melakukan tanpa sengaja. Baru-baru ini kita dengar bahawa orang-orang dah berbuka puasa lebih awal daripada azan,
Semua orang memfatwakan, ada orang-orang tertentu memfatwakan bahawa puasa mereka telah terbatal. Orang yang mendengar itu dia tidak tahu. Dia dengar azan, dah masuk waktu, dia buka tanpa sepengetahuan dia dan bukan dia sengaja. Ini kita melihat sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang rahimiah, dan terkabulnya ataupun terbatalnya ataupun diterimanya amal ibadat seseorang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat waktu untuk kita berbuka puasa seperti mana dalam Quran pun diterangkan, ketika tibanya malam, iaitu ketika terbenamnya matahari. Bukan patokannya ataupun ukurannya azan baru kita tu, tidak juga. Apabila di zaman dulu mana ada jam. Mereka tak tahu, mereka lihat matahari dah terbenam, itulah masa mereka berbuka puasa. Jadi jangan kita persalahkan, jangan kita menghukum orang-orang seperti itu yang memang dia tidak tanpa sepengetahuan, dia bukan mereka sengaja. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, yang Maha Mengetahui. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat kasih sayangnya itu, dia pastinya menerima puasa orang seperti itu, yang tanpa sengaja dia melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan dia, ataupun dia berbuka puasa tanpa sepengetahuan dia. Dia dah dengar azan, dia buka, dan memang lagi beberapa minit saja, dan memang itu sudah masanya matahari terbenam, dah masuk waktu maghrib sudah. Jadi tidak ada salahnya di situ. Jadi ini mungkin banyak orang-orang yang bertanya. Saya mengkaitkan peristiwa ini dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penuh dengan sifat kasih sayang ni, walaupun seseorang itu makan seperti yang saya katakan dalam keadaan dia lupa, tanpa pengetahuan dia, puasa orang itu tidak terbatal. Apalagi dah masuk, memang dah terbenam matahari, orang tu berbuka tanpa azan pun, tanpa ada azan, tanpa didengar azan, dengan melihat matahari dah terbenam, maka dah masuklah waktu maghrib, orang tu boleh berbuka. Jadi tidak ada salahnya di situ, dan jangan kita memfatwakan. Jangan kita memfatwakan. Sesungguhnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya terangkan bahawa dia penuh dengan kasih sayang. Dia mengetahui hati seseorang itu, dan jangan kita pandai-pandai menghukum perbuatan-perbuatan orang yang memang dah nampak memang dah masuk waktu mereka berbuka. Seperti mana saya katakan tadi, kalau tanpa azan pun, dengan melihat matahari dah terbenam itu, kita boleh berbuka puasa kita. Nah, berbalik kepada fasa-fasa yang saya terangkan tadi. Fasa pertama iaitu penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, di mana kita perlu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu doa yang perlu kita baca, berkenaan dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita bacalah doa ini. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya ulang secara perlahan supaya tuan-tuan pun boleh ingat dan hafalkannya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya ulang sekali lagi. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku, dan sesungguhnya Engkau adalah wujud yang paling baik dalam memberikan kasih sayang dan mengasihani manusia. Jadi saya ulang sekali lagi, boleh tuan-tuan sama-sama dengan saya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi kita ada lagi 2 hari ini. Hari ini hari yang ke-9, besok hari yang ke-10, di mana kita masih berada dalam fasa bulan Ramadan yang pertama, di mana fasa yang pertama ini merupakan fasa di mana Allah Ta'ala membukakan pintu kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi kita banyak-banyakkan berdoa ini, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan apabila kita masuk fasa yang kedua, di mana merupakan fasa maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita banyak-banyaklah membaca doa ini, astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Saya rasa di antara kita semua dah hafal doa ini, ya.
Rabbi astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilai. Jadi ini fasa yang kedua, dan insya-Allah 2 hari yang kemudian nanti kita akan memasuki fasa yang kedua. Kemudian fasa yang ketiga, di mana 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang di mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan malam yang sangat penuh berkat, di mana dikatakan di dalam Al-Quran malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar," kerana Rasulullah SAW bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar dalam malam-malam ganjil, dan terutamanya di 10 hari terakhir." Di mana 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku buat? Doa apa yang harus aku baca?" Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha satu doa yang perlu dibaca apabila kita mendapat Lailatul Qadar, ataupun apabila kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, "Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka memberi ampun kepada hamba-hamba-Mu, maka ampunilah aku. Jadi ini 3 doa yang perlu kita baca. Tidak semestinya doa ini saja, banyak lagi doa, tapi ini yang berkaitan dengan fasa-fasa yang kita perbincangkan, iaitu fasa di mana kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah doa-doa ini akan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua di dalam grup WhatsApp nanti insya-Allah, dan kita amalkan di dalam kita menjalani atau melewati hari-hari ibadah puasa yang sedang kita lalui pada bulan ini. Dan pada hari ini insya-Allah saya akan sampaikan berkenaan dengan, seperti yang saya katakan tadi, 2 hari lagi kita akan memasuki fasa yang kedua, 10 hari bahagian yang kedua daripada bulan Ramadan ini, yang merupakan hari-hari yang penuh dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah saya cuba akan jelaskan berkenaan dengan maghfirah, taubat, dan yang terakhir nanti insya-Allah kita akan memasuki fasa yang ketiga, iaitu keselamatan dari api neraka, seperti yang ditekankan kepada kita dari berbagai reference dan rujukan daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri, begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perintah istighfar merupakan satu perintah yang Allah Ta'ala sendiri berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sendiri mengingatkan kepada kita semua supaya kita hendaklah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terutamanya kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih lagi mengingatkan kepada kita semua. Dan dia juga menyampaikan perkara ini melalui utusan-utusannya, dan khususnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menekankan kepada kita semua berkenaan dengan perkara ini, betapa pentingnya kita memohon maghfirah dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan para Nabi untuk menekankan perkara ini bagi orang-orang yang beriman, supaya mereka banyak beristighfar. Jadi kita, seperti mana saya katakan tadi, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, summa wastaghfirullah, yakni mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala, dan sejajar dengan itu juga dia berfirman, innallaha ghafurur rahim, bahawa Allah sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi
Di samping Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya kita beristighfar, Dia juga memberitahukan kepada kita semua bahawa sesungguhnya aku ini, iaitu Allah Ta'ala, merupakan wujud yang maha pengasih dan maha penyayang. Apabila kita rujuk kepadanya, kita beristighfar kepadanya, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dengan sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun dan maha pengasih serta penyayang, Dia akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ketika Allah Ta'ala mengumumkan perkara ini dengan perantaraan Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada orang-orang beriman bahawa bulan ini, iaitu bulan suci Ramadan ini, merupakan bulan pengampunan daripada Allah Ta'ala sendiri. Dia mengatakan perkara ini, jika kamu meminta ampunan daripadaku, maka aku akan ampunkan kamu. Aku maha pengampun dan maha penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidaklah mungkin jika Allah ataupun jika hamba Allah tunduk di hadapannya untuk memohon ampunan, namun Allah Ta'ala tidak memberikan ampunan kepada hamba-Nya itu, ini tidak mungkin akan berlaku. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita, mintalah ampun daripadaku, sesungguhnya aku adalah wujud yang maha pengampun dan maha mengasihani. Jadi kalau Allah Ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita, dan kita sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang memang menggantungkan harapan kita kepada Allah Ta'ala, kita memohon ampun daripada Allah Ta'ala, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka tidak mungkin Allah Ta'ala tidak melihat kepada kita. Pasti Allah Ta'ala akan menyambut kedatangan kita, menyambut taubat kita, menyambut istighfar kita, dan sesuai dengan sifat yang maha pengasih dan maha pengampun serta maha penyayang, Dia akan mengampuni dosa-dosa dan kesilapan-kesilapan kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan ini panjang, insya-Allah dari hari ke hari saya akan menyampaikan bahagian-bahagian daripada apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, Imam Mahdi alaihissalam, dan begitu juga apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Khalifatul Masih kepada kita semua berkaitan dengan perkara yang sedang kita bincangkan ni. Mudah-mudahan dengan kita menjalani ibadat puasa kita hanya semata-mata untuk meraih keredaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan keampunan, kasih sayang dan keselamatan kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.